Hello, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Saizal Zulkafli, memegang kad matrik MP 190297. Okey. Hari ini saya ingin menerangkan tentang individu assignment saya, iaitu mengenai kaedah persimpalan. Okey, saya telah memilih 5 kaedah persimpalan, iaitu ujian lubang, persimpalan blok ataupun test bit. Yang kedua ialah tiub nipis. Okey, yang ketiga ialah ujian penusukan klon ataupun CPT. Yang ketiga ialah yang keempat adalah standard penetration test, dan juga yang terakhir ialah per sample measure. Okey, kita pergi kepada sampel yang pertama ataupun kaedah yang pertama, iaitu ujian lubang ataupun test bit. Prosesnya adalah sampel yang diambil untuk memotong tanah dengan cermat dan berhati-hati. Okey, sampel yang diambil simpan dalam bekas kedap udara. Okey, kelebihan ujian lubang ataupun test bit ni adalah ianya memerlukan kos yang lebih murah dan juga agak cepat, dan berkelebihan untuk membuat pemadanan terperinci mengenai startup. Okey, kekurangan dia adalah mengalami tahap gangguan tanah dan pemadanan dan had kedalaman hanya 3 hingga 5 meter. Okey, kita pergi kepada kaedah yang kedua adalah tiub nipis. Okey, penghujung tiub ditutup dengan lilin parafin setelah tiub mengandungi sampel dikeluarkan. Okey, tiub dihantar ke makmal untuk dibuat uji kaji. Kelebihan tiub nipis ni adalah kos dia lebih kurang seperti test bit, iaitu kos yang lebih murah dan juga prosesnya agak cepat. Okey, kekurangan dia adalah dia tiub kalori karbon yang terkandung dalam tiub nipis tersebut adalah sangat ataupun tidak digalakkan sampel disimpan di dalamnya untuk beberapa hari. Okey, kaedah yang ketiga adalah ujian penusukan klon ataupun CPT. Dia terdapat 2 jenis, iaitu hujung penusukan klon mechanical dan juga hujung penusukan klon geseran mechanical. Okey, uji kaji dilakukan dengan menekankan penguji vein ke dalam tanah dan kemudian menggunakan toku yang terhadap corang tegak. Okey, kelebihan ujian penusukan kun ataupun CPT ni adalah dia cepat dan murah terhadap pengepastian tanah yang bermasalah. Okey, yang kedua, kelebihan yang kedua adalah pengukuran masa yang nyata. Keburukan dia adalah kedalaman yang terhad, dan juga sampel tanah tidak diperolehi dan tidak boleh menembusi batu kerikil ataupun kerikil. Okey, kaedah yang keempat adalah standard penetration test. Okey, standard penetration test ini dia berguna untuk sifat-sifat tanah. Dia sampel split spoon yang diletakkan pada dasar rod penggerudi dan dipacu ke dalam tanah dengan menggunakan rod hammer. Okey, selepas hentaman sampel boleh dibersihkan dan dibuka untuk mendapatkan sampel terganggu untuk pemeriksaan dan uji kaji. Keputusan SPT dipengaruhi oleh tekanan tanggungan atas di lokasi di mana bilangan hentaman dibuat. Kelebihan standard penetration test ini adalah dia ujian yang sederhana dan menjimatkan. Yang kedua, kaedah ini membantu menembusi lapisan pengisian yang padat. Yang ketiga ialah ujian ini boleh digunakan untuk pelbagai keadaan tanah. Kekurangan dia adalah ujian ini dia memakan masa dan juga sampel yang diambil untuk ujian terganggu dan kebolehlaksanaannya terhad untuk batu kerikil. Okey, kaedah yang kelima ataupun yang terakhir ialah per sample measure. Persampel tiub ganda 3 dengan saiz terasnya 74 mm dan memerlukan hash casing. Okey, bahan-bahan yang dipam perlu dicampurkan dengan bentonit dan campuran lumpur. Okey, kelebihan pensampel measure ni adalah yang pertama, dia dapat menghentikan air daripada mengganggu teras. Yang kedua adalah sampel terasnya tidak terganggu dari tanah lembut. Okey, kekurangan dia terdapat 2, iaitu kos yang besar dan proses kerjanya rumit. Okey, yang kedua ialah menggunakan sampel yang memberikan tekanan
sekian saja daripada saya mengenai individual assessment yang telah saya kaji. Okey, sekian, terima kasih.